Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera murid. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran secara PDPR bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 5. Kali ini fokus kita kepada kemahiran dalam pendidikan jasmani dalam unit 5 iaitu ronde kampung. Kemahiran yang kita akan pelajari pada minggu ini ialah kemahiran tangkapan kemas. Sudah biasa banyak permainan yang kita mainkan ataupun sukan yang popular di Malaysia ataupun di dunia ini menggunakan kemahiran tangkapan. Jadi untuk kali ini kita akan fokus kepada kemahiran tangkapan kerana majoriti permainan yang ada yang murid faham ataupun yang murid telah biasa mainkan ada melibatkan kemahiran tangkapan. Seterusnya, mari kita melihat kepada standard pembelajaran iaitu objektif yang murid akan capai dalam pembelajaran kali ini. Melalui standard pembelajaran 1.8.6, murid dapat menangkap bola melantun. Dan standard pembelajaran 2.8.5, murid boleh menerangkan kedudukan tangan semasa menangkap bola melantun. Dan standard pembelajaran 5.1.3, murid dapat mematuhi dan mengamalkan peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti. Okey, seperti biasa murid melihat pada gambar, itu satu contoh permainan menggunakan kemahiran tangkapan. Dan kemahiran tangkapan ini mestilah kita kuasai jika kita hendak memastikan permainan yang kita mainkan itu kita dapat lakukan dengan baik dan cemerlang. Okey, seterusnya murid, mari kita lihat dulu ataupun kita ketahui dulu apakah itu kemahiran menangkap bola. Jika murid lihat pada gambar yang terpapar, saya pasti bola yang hendak ditangkap itu adalah kecil. Dan apakah kemahiran yang perlu bagi menangkap bola yang tinggi dan kuat serta kecil. Yang pertama, mari kita lihat maksud ataupun kemahiran tangkapan ini, iaitu kemahiran ini sebenarnya penting dalam permainan memadang ataupun menangkap dan perlu dikuasai. Kedua, ia juga memerlukan fokus dan teknik yang baik, iaitu murid perlu memastikan diri murid semasa melaksanakan aktiviti ini fokus pada bola yang hendak ditangkap dan kedudukan kita dengan bola. Dan yang ketiga, murid memerlukan kemahiran ini kerana ia penting. Dalam setiap permainan sudah pasti kita perlu menang dan untuk menang kita mesti menewaskan pihak lawan. Okey murid, mari kita lihat permainan di dalam gambar yang cikgu tunjukkan ini. Sudah pasti murid tertanya apakah permainan ini ataupun murid pernah mengikuti latihan berkaitan permainan yang ditunjukkan ini. Ini adalah permainan kriket. Dalam permainan kriket, ada pihak yang melontar, pihak yang memukul dan pihak yang memadang ataupun akan menangkap bola. Jadi dalam kemahiran ronde kampung ini, kita lihat ataupun kita pelajari bagaimana kemahiran tangkapan ini dapat dilakukan dalam permainan kriket. Okey, mari kita lihat dulu perkara-perkara yang berlaku dalam kemahiran ini seperti dalam gambar. Yang pertama, kedudukan kita iaitu kita perlu berada di laluan bola yang dibaling dan sentiasa bersedia untuk menangkap bola yang melantun. Di sini yang dikatakan tadi fokus. Jadi kita kena fokus pada pelontar dan kita mesti memastikan kedudukan kita sejajar ataupun dalam laluan lontaran yang hendak dilontar oleh pembaling. Okey, yang kedua dari segi posisi ataupun kedudukan badan kita. Kedudukan badan kita mestilah berada dalam keadaan bend ataupun dikatakan rendah, itu lutut bengkok. Bend yang dimasukkan di sini adalah lutut mesti dibengkokkan dan badan kita mesti direndahkan. Rapatkan dan buka kedua belah tangan, tapak tangan serta menghalakan ke bawah. Sebab kita pasti lontaran yang dibuat ini
ditujukan ke arah bawah kerana pemukul pun berada di bawah. Jadi dan lontaran ini kemungkinan besar melantun. Jadi kita kena bersedia ke mana arah bola akan dituju dan tangkapan kita mesti dibuat ke mana arah bola itu. Okey, untuk maklumat lanjut bahawa apa yang cikgu terangkan di sini ada dalam buku teks PJK muka surat 31. Mari kita lihat, beginilah kedudukan ataupun posisi tangan kita semasa semasa bersedia dalam kita menerima bola yang dibalingkan. Okey. Dan di sini kedudukan dan posisi tangan mestilah tepat ataupun betul. Okey murid, itulah yang dikatakan bagaimana kita nak melakukan satu tangkapan yang baik dan berkualiti. Okey murid, seterusnya mari kita menonton video kemahiran menangkap dalam permainan kategori memadang ini. Jom kita tonton sama-sama. Dan sini cikgu ada tunjukkan 3 contoh permainan kategori memadang yang memerlukan kemahiran menangkap, iaitu kriket, softball dan juga baseball. Kemahiran menangkap bola adalah berpandukan kepada arah pergerakan bola yang bergerak, iaitu menangkap bola pada bahagian atas dan depan, menangkap bola yang melantun, dan menangkap bola pada bahagian bawah ataupun leret. Pada episod kali ini, cikgu akan fokuskan bagaimana caranya menangkap bola yang melantun. Ingat, yang melantun. Sebelum itu, jom kita tengok video menangkap bola dari pelbagai aras. Murid-murid, fokus dekat sini tau, iaitu menangkap bola yang melantun. Baiklah, dah tengok video tadi, sekarang cikgu nak ajar cara menangkap bola yang melantun. Pertama sekali dari aspek posisi badan, murid-murid semua kena rendahkan badan ataupun bongkokkan badan. Yang kedua iaitu posisi tangan, murid-murid semua kena buka kedua-dua belah tangan dan halakan ke bawah. Manakala untuk posisi mata pula, murid-murid semua kena fokus pada pergerakan bola. Dan akhir sekali, untuk kedudukan kaki, sila buka seluas bahu dan pasang ke kuda. Jom tengok lakuan penuh cara menangkap bola yang melantun. Pertama sekali, buka kaki seluas bahu, buka kedua-dua tangan, halakan ke bawah dan pasang ke kuda. Fokus pada bola dan tangkap. Okey murid, tadi murid telah menonton video penerangan kemahiran menangkap bola dan fokus kita pada menangkap bola dalam keadaan melantun. Ingat 4 perkara tadi, iaitu dari segi posisi badan, lepas tu badan kena bongkokkan, fokus pada mata kita di mana arah bola dan bukaan tangan kita. Itu antara 4 perkara penting dalam kita menangkap bola secara yang dilontar ataupun dibaling secara lantunan. Okey, ini pula contoh kalau dilihat gambar sudah pasti kalau murid tahu ini gambar dalam permainan apa? Bola sepak, iaitu aksi seorang penjaga gol. Bagaimana dia menangkap bola leret, dan bola leret itu kemungkinan melantun. Jadi kedudukan badan dia mesti direndahkan, bukaan tangan dia mengikut
saiz bola. Kalau saiz bola itu besar, tentu bukaan tangan dia lebih besar supaya bola itu tidak terlepas dari tangkapannya. Dan kedudukan kaki juga menutup ruang supaya bola itu tidak melepasi kawasan hadangan ataupun memadang dia. Okey, secara rumusan, apa yang murid pelajari dalam pembelajaran hari ini iaitu kemahiran tangkapan ataupun menangkap bola memerlukan kepekaan. Itu yang pertama. Dan teknik yang baik agar pihak lawan tidak berjaya memperolehi markah. Sudah pasti kalau dalam permainan kriket tadi ataupun rounders tadi, kita memerlukan menangkap bola supaya kita dapat skor dalam permainan tersebut ataupun markah. Posisi tangan perlu sesuai dengan aras pergerakan bola. Ingat, arah bola banyak bola datang daripada atas kepala, aras badan, bahu, dada, pinggang dan juga aras bawah. Jadi kita kena sesuaikan dan ketangkasan kita bergerak juga diperlukan. Jadi kemahiran-kemahiran ini perlu dilatih. Bukan sekali saja kita buat terus boleh buat. Jadi perlu ada latihan dan ansur maju. Okey, murid, sebelum cikgu menutup pembelajaran kali ini, sudah pasti cikgu akan meninggalkan murid dengan tugasan. Tugasan ini penting untuk penilaian murid. Untuk cikgu nilai murid, tahap kefahaman dan tahap penguasaan murid dalam pentaksiran bilik darjah. Okey, sudah pasti kita akan melihat tugasan ini dari segi praktikal, bukan teori. Macam subjek saya lain, murid mungkin buat secara secara teori, tapi kali ini kita kena buat secara praktikal ataupun amali. Okey, yang pertama, apa yang perlu murid lakukan iaitu murid perlu mencari pasangan yang terdiri daripada ahli keluarga. Sudah pasti kita dalam keadaan macam ni, pandemik, belajar secara PDPR. Ahli keluarga lah yang diperlukan untuk membantu tugasan murid. Sama ada adik-beradik, kalau tak ada adik-beradik, bapa ataupun ibu. Okey, yang kedua, murid perlu gunakan alatan yang boleh dijadikan bola. Tapi bola kali ini seperti biasa, sebelum ini cikgu bagi pilihan. Kalau tak ada bola, boleh buat bola kertas. Tapi bola kertas tidak melantun. Jadi, murid-murid kena dapatkan bola yang boleh melantun. Seperti bola tenis ataupun bola bersaiz tenis yang sesuai lah. Bola getah yang boleh melantun. Besar sedikit pun tak apa. Janji dia boleh melantun. Kerana kemahiran yang murid akan tunjukkan dalam tugasan ini ialah menangkap bola yang melantun, bukan bola terus. Jadi pasangan murid-murid itu, ahli keluarga yang membantu tugasan ini perlu melantun bola ke arah murid-murid. Okey, jadi seterusnya yang ketiga, anda perlu mainkan peranan sebagai penangkap. Jadi di sini cikgu nak lihat bukan sebagai pembaling ataupun pelontar bola, tapi menangkap bola yang dilontar ataupun yang disebut pengadang. Okey, yang keempat, jarak antara anda dan pembaling, iaitu bola lantunan ialah 4 hingga 5 meter. Jadi kena sesuaikan jarak. 4-5 meter, lebih kurang 4 hingga 5 langkah orang dewasa lah. 4 hingga 5 langkah orang dewasa. Kalau nak lebih boleh, tapi kalau dekat bimbang bola itu laju dan murid suka untuk menangkap. Sesuaikan 4 ataupun 5 langkah antara murid dengan pembaling. Okey, yang kelima, ini penting. Rakam video lakuan. Mungkin murid perlu cuba dahulu sebelum merakam. Jika rasa dah confident ataupun kemahiran yang dibuat itu dah dikuasai, baru rakam. Tapi di sini cikgu nak lihat 2 kali perlakuan melibatkan aktiviti ataupun tugasan ini, iaitu menangkap bola yang melantun sebanyak 2 kali percubaan. Okey, seperti biasa, rakaman video yang murid buat perlakuan tersebut perlu dihantar ke Google Classroom ataupun Telegram ataupun WhatsApp kepada nombor cikgu lah. Dan ingatan yang pertama, pastikan murid memastikan dari segi aspek keselesaan dan yang penting keselamatan semasa melakukan aktiviti, termasuklah pemakaian murid yang sesuai. Dan yang kedua, iaitu pentaksiran ini cikgu akan nilai skor dia dari segi tahap penguasaan yang fokus kepada teknik dan perlakuan yang betul. Okey murid,
Sekarang kita dah sampai di penghujungnya. Jadi seperti biasa cikgu ingatkan di sini. Di sini cikgu paparkan nombor telefon cikgu untuk jika murid nak menghantar tugasan melalui WhatsApp atau Telegram. Dan yang kedua, seperti biasa cikgu galakkan juga kalau boleh hantar ke pautan Google Classroom yang kelas yang cikgu dah sediakan untuk murid. Jadi sampai di sini saja. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran dalam episod ataupun kemahiran yang seterusnya pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mari kita amalkan gaya hidup sihat. Okey, bye-bye semua.